Kadang-kadang kejahatan yang kita nampak sama ada kita lakukan ataupun orang lain lakukan, yang kadang-kadang kita rasa macam teruknya, kejahatan tu sebenarnya kalau kita ikutkan kajian berkenaan syaitan ni, sebenarnya boleh jadi kejahatan tu bukan something yang di plan, baru plan, tapi boleh jadi dah di plan 10 tahun lepas. Syaitan ni sifat dia nak jatuhkan manusia. Dia bukan makhluk yang just tahu sikit-sikit ataupun just nak bisik-bisik tu sikit-sikit je, tak. Dia bisik tu, dia buat plan jangka masa panjang, dan dia betul-betul study pasal kita. Tantang dia ada PhD berkenaan dengan diri kita, berkenaan dengan sikap, behavior kita. Sebab dia study tahu macam mana kalau let's say kita hadapi benda ni, apa tindakan yang kita akan pilih untuk buat. Kalau benda ni berlaku, apa tindakan kita. So dia akan study satu persatu berkenaan dengan tindakan kita. So daripada situ dia buat satu benda yang macam mana aku nak jatuhkan dia. Sebab kalau contoh dalam surah Al-A'raf, Allah SWT ada cerita berkenaan dengan Nabi Adam dan Hawa berada di syurga. Kemudian mereka ini dipesongkan oleh iblis untuk makan buah daripada pohon yang terlarang. Kalau kita tengok berapa besar agaknya syurga, macam mana syurga yang sebesar-besarnya, dia besar langit bumi ni, besar sangat dia punya syurga ni. So macam mana syurga yang terlalu besar ni tiba-tiba boleh jumpa pokok yang satu je terlarang ni. Tentang memang iblis memang kena jumpa GPS, kena guna GPS untuk pastikan dia jumpa benda tu. Sebab nak kata susah. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran pun digambarkan syurga ni memang tempat yang banyak pohon, taman, ada air terjun dan sebagainya, ada sungai. So macam mana nak jumpa satu pohon sedangkan ada banyak lain pohon? Tapi macam mana dia boleh terjatuh juga? Inilah syaitan, fadallahuma bighurur. Dia tarik manusia ni, dalla ni macam mana nak terang? Dia macam kita tarik perigi, tarik gayung daripada perigi. Dia tarik slow. So iblis ni dia bukan terus bawa Nabi Adam dan Hawa ni terus pergi pohon terlarang. Cara dia ialah mungkin dia kata, jom pergi jalan, pergi sini, makan buah strawberry. Sedapnya buah strawberry ni, pergi sini pula. Sedapnya. Dia sampaikan dia ni, Adam dan Hawa ni akan berputar-putar di kawasan yang sama sampai terfikir-fikir tentang pohon terlarang itu. So macam tu juga bila kita hadapi kadang-kadang masalah yang kita hadapi, kejahatan yang kadang-kadang kita lakukan, dia bukan syaitan tu terus tarik kita buat jahat tu. Orang tak berani nak ambil rasuah 5-6 ribu sekali terus. Dia akan ambil sikit-sikit tu. So itu syaitan dia tarik sikit. Dia tak cepat-cepat. Dan syaitan ni Allah kata dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan pada Allah daripada syaitan, min syarril waswasil khannas. Mereka ni sifat dia al-waswas al-khannas. Sifat dia membisikkan dan dia pandai untuk pujuk rayu. Dia intai peluang ni, dia pandai. Kalau manusia tu dia tersilap sikit, dia terus masuk. Dia memang bijak. Macam manusia ni kadang-kadang kita ni nampak peluang, kita rasa macam tak apalah, nantilah kita buat. Syaitan tak. Dia tak adalah nantilah. Kalau ada 11-11 tu dia masuk 11-11. Promo ke apa dia terus masuk. Nak kata dia memang cepat buat kerja. Selain itu, sifat syaitan ni juga dia punya tahap, dia tak boleh masuk sampai hati kita sebenarnya. Kalau dalam surah An-Nas Allah kata allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana dia ni membisikkan dekat dada-dada manusia, sudur. Kenapa tak digunakan qulub, iaitu hati, tetapi digunakan sudur? Sudur ialah dada. Sebab dada ni dia ibarat pagar, tetapi rumah kita ibarat hati. Kita yang berkuasa untuk memastikan pintu pagar tu terbuka ataupun tidak. Dia cuma hantar email je, kita yang balas. Dia cuma hantar surat saja, kita yang buka mail tu untuk ambil surat tu. So nak katanya syaitan ni sangat-sangat licik. Dalam masa yang sama dia sebenarnya tak sampai tahap hati. Kita yang memilih perkara tu. Sebagai contoh, ada orang tu dia tawaduk. Cara syaitan goda dia antaranya bukan caranya ialah tiba-tiba dia boleh bangga diri. Caranya ialah dia suruh budak ni yang tawaduk ni pergi menuntut ilmu. Kita pun pelik, menuntut ilmu kan bagus. Tapi dengan cara dia menuntut ilmu, dia rasa dia bijak. Lalu dia jumpa dengan kawan-kawan dia yang tawaduk ni, dia rasa tinggi diri. So nampak? So itu antara cara syaitan. Antara lain ialah kadang-kadang syaitan suka suruh kita buat benda-benda amalan sunnah. Kita rasa suka amalan sunnah ni sampai kita melekakan amalan yang wajib. So kita ni solat tak jaga, tapi amalan sunnah bukan main. Pakai jubah, pakai serban, tapi tak semayang betul-betul pun. Semayang pun tak faham apa maksud dia. Nak katanya kadang-kadang itu antara godaan syaitan. Yang kita ni kadang-kadang bermudah-mudah dengan perkara yang bukan perkara tu tak penting, cuma perkara tu mungkin secondary, mungkin perkara tu dia tidak sampai tahap yang utama, tapi kita sampai meninggalkan perkara yang utama. Allah.